Perusahaan awam. Definisi perusahaan awam, badan yang bersifat perindustrian, pertanian dan perdagangan yang dimiliki dan dikawal oleh kerajaan pusat atau wilayah atau kerajaan negeri. Badan ini menjual barang-barang dan perkhidmatan atau kedua-duanya sekali dan dijangka membiayai keseluruhan atau sebahagian daripada operasinya dengan hasil dan kegiatan sendiri. Ciri-ciri perusahaan awam melibatkan bidang aktiviti yang pelbagai seperti perindustrian, pertanian, perdagangan dan perniagaan. Keuntungan dan kerugian dimiliki dan dikuasai oleh kerajaan. Operasi badan ini sama ada sepenuh atau sebahagiannya dibiayai oleh hasil daripada operasi badan itu sendiri. Sebab-sebab penubuhan perusahaan awam. Keperluan kerajaan dalam menyediakan inisiatif-inisiatif pembangunan, kewujudan prioriti-prioriti pembangunan yang khusus yang mungkin tidak akan dapat dikenal pasti jika ia diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan swasta. Mewujudkan keseimbangan agihan pendapatan di antara rakyat supaya kekayaan negara dapat dinikmati secara adil dan saksama. Sebagai alat mempercepatkan proses pembangunan, menyelamatkan perusahaan swasta yang mengalami kerugian daripada berlakunya penutupan yang boleh menimbulkan pengangguran, mengurangkan masalah kemiskinan terutamanya di kalangan penduduk luar bandar. Mewujudkan sektor luar bandar, menggalakkan kaum Bumiputera bergiat dengan lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, supaya kerajaan terlibat secara terus dalam ekonomi, supaya kerajaan dapat menceburi dalam bidang yang kurang menguntungkan, supaya kerajaan dapat menceburi bidang yang diperlukan modal yang besar, supaya kerajaan dapat menceburi bidang yang tidak mampu diceburi oleh pihak swasta, membolehkan pembangunan sosial ekonomi lebih cekap dan berkesan, untuk membantu jawatan kerajaan untuk mengambil alih tugas tertentu supaya lebih bebas daripada hal pengurusan, supaya lebih bebas dalam hal kewangan, supaya boleh memiliki harta, supaya boleh mengurus kumpulan wang, supaya boleh menubuhkan anak syarikat. Sejarah perkembangan perusahaan awam di Malaysia. Perkembangan perusahaan awam di Malaysia boleh dibahagikan kepada 4 peringkat. Jangka masa sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan sehingga tahun 1969, jangka masa pelaksanaan DEB, jangka masa era penswastaan. Jangka masa sebelum merdeka, perusahaan awam lebih berfungsi untuk menyediakan kemudahan-kemudahan perkhidmatan, keselamatan sosial dan kesihatan. Ketidakseimbangan ekonomi kurang diberi perhatian oleh penjajah kerana keutamaan mereka adalah kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudahan-kemudahan infrastruktur yang dibina adalah untuk memenuhi keperluan syarikat-syarikat mereka. Sehingga tahun 1957, terdapat 23 buah perusahaan awam, tetapi hanya Rida dan Felda sahaja yang memberi perhatian terhadap isu-isu ketidakseimbangan ekonomi. Selepas kemerdekaan sehingga tahun 1969, peranan perusahaan awam sebagai agensi yang menyediakan kemudahan asas kepada rakyat berterusan dalam rancangan pembangunan ekonomi pertama 1956 hingga 60 dan rancangan pembangunan ekonomi kedua 1961 hingga 65. Rida dibubarkan kerana ianya gagal mencapai matlamat menaik taraf ekonomi kaum Bumiputera dan digantikan dengan MARA. MARA ditubuhkan untuk memaju, mendorong dan memudahkan pembangunan ekonomi dan sosial di kalangan kaum Bumiputera bagi mempercepatkan penyertaan mereka dalam bidang perniagaan dan perindustrian. Antara 1957 hingga 1968, sebanyak 38 perusahaan awam baru ditubuhkan, termasuklah Lembaga Urusan Tabung Haji, Lembaga Pelabuhan Kelang, Porla dan Fama. Kebanyakan perusahaan awam yang ditubuhkan adalah dalam bentuk jawatan kerajaan dengan fungsi-fungsinya menyediakan infrastruktur, memberi kemudahan kredit, menyediakan perkhidmatan perkembangan, membekal input pertanian dan mengawal pasaran keluaran pertanian. Era dasar ekonomi baru. Badan-badan seperti Pernas, FIMA, UDA dan sebagainya telah aktif dalam bidang-bidang perniagaan dan perindustrian baik secara usaha sama maupun secara usaha persendirian.
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri diwujudkan di semua negeri dengan peranannya lebih kepada menggalak, mewujudkan dan menjalankan pembangunan negeri masing-masing. Sektor perusahaan awam ini telah berjaya dijadikan jentera pelaksanaan dasar awam bukan sahaja dalam memajukan pembangunan sosioekonomi negeri tetapi secara khusus telah berjaya membantu dalam mencapai matlamat dasar ekonomi baru. Di antara tahun 1969, sebanyak 60 perusahaan awam baru telah ditubuhkan. Era penswastaan. Peranan perusahaan awam berkurangan pada era ini. Beberapa perusahaan awam telah diswastakan dan dilepaskan kepada milikan individu atau syarikat persendirian. Walaupun begitu, pihak kerajaan masih memiliki sejumlah equity yang besar dalam agensi ini. Bentuk perusahaan awam. Terdapat 3 bentuk perusahaan awam, iaitu Jabatan Kerajaan, Perbadanan Awam, Syarikat Kerajaan. Jabatan Kerajaan. Badan yang menguruskan segala urusan yang berkait dengan penetapan dasar, peraturan keuangan dan juga pengambilan kaki tangan adalah tertakluk kepada semua peraturan kerajaan. Perbadanan Awam, juga dikenali sebagai badan-badan berkanun, merupakan bentuk organisasi komersial yang bebas, ditubuhkan dengan kehendak kerajaan di luar daripada rangka kerja jabatan-jabatan kerajaan dan undang-undang syarikat. Penubuhannya adalah di bawah undang-undang yang khusus yang menetapkan tujuan badan ini, struktur pentadbirannya, kegiatan-kegiatan tanggungjawab dan sebagainya. Perusahaan awam mempunyai sifat berikut. Penubuhannya adalah di bawah undang-undang khusus, entiti sendiri dari segi undang-undang iaitu boleh mendakwa dan didakwa. Peruntukan untuk menyediakan modal atau untuk menuntut kerugian adalah tanggungan sendiri. Kebanyakan kaki tangan bukan terdiri daripada pegawai kerajaan. Syarat-syarat perkhidmatan ditentukan oleh perbadanan sendiri. Sebagai contoh, UDA, PKEN dan MARA. Perbadanan Pembangunan Bandar, UDA. UDA Holding Berhad merupakan syarikat pegangan milik Kerajaan Malaysia yang diperbadankan pada tahun 1996. Ia ditubuhkan bagi melancarkan dan menyelia projek-projek pembangunan bandar yang berkaitan dengan sektor perniagaan, industri dan perumahan. Ia juga ditugaskan membangunkan prasarana kawasan bandar. Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan sebuah entiti di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia. MARA dibentuk pada 1 Mac 1966 di bawah Akta 45 sebagai badan berkanun dan autonomi. Pada tahun 1965, Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama diadakan di Kuala Lumpur mendesak agar ekonomi Melayu diperkukuhkan, maka tertubuhnya MARA. Institut Pendidikan milik MARA. Maktab Serendah Sains MARA, Kolej MARA, Program Matrikulasi KPM dan Asasi Universiti, Kolej Profesional MARA, Giat MARA, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, MARA Japan Industrial Institute, Institut Kemahiran MARA, German Malaysia Institute, Universiti Kuala Lumpur, sebuah institut pengajian tinggi swasta, Kolej Politek MARA, Universiti Teknologi MARA. Syarikat Kerajaan. Penubuhannya adalah mengikut Undang-Undang Syarikat. Kerajaan memegang sekurang-kurangnya 51 equity modal. Badan ini tidak perlu menimbang perkhidmatan sosial tetapi sebaliknya lebih tertumpu kepada memperolehi keuntungan untuk syarikat. Contohnya Pernas, MAS, FIMA dan sebagainya. Banyak negara menubuhkan syarikat kerajaan berasaskan kepada beberapa faktor, iaitu senang dibentuk berbanding dengan perusahaan lain. Kerajaan boleh mengubah nisbah milikan equity melalui pembelian saham mengikut keperluan keadaan. Boleh berfungsi di bawah undang-undang seperti dikenakan ke atas sektor swasta. Lain-lain bentuk. Kerajaan bekerjasama dengan perusahaan swasta dalam pelbagai bidang ekonomi dalam bentuk usaha sama. Umumnya, perusahaan awam ini merupakan perusahaan swasta yang di dalamnya terdapat campuran daripada usaha kerajaan sama ada dalam bentuk milikan saham, kewangan, pinjaman dan galakan inisiatif lain dan ia bebas bergerak seperti perusahaan lain.
Kategori perusahaan awam di Malaysia. Bidang pertanian dan pembangunan wilayah seperti Felda, Felkra, Mardek, Kejora, Ketengah dan Kesedar. Perindustrian dan perdagangan seperti Pernas, Mara dan Uda. Keuangan seperti Bank Pertanian, BSN dan sebagainya. Kemudahan utiliti dan keperluan perkhidmatan seperti LLN dan KTM. Kedua-duanya telah diswastakan menjadi TMB dan KTMB. Perbadanan yang bertujuan memajukan ekonomi negeri-negeri dalam pelbagai bidang ekonomi khususnya perindustrian. Contohnya Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri di setiap negeri. Masalah yang timbul dalam perusahaan awam. Bilangan perusahaan awam yang banyak telah menimbulkan pelbagai masalah seperti berlakunya kesamaran objektif, unclear objektif, yang boleh melibatkan pertindihan fungsi dalam banyak aktiviti. Ianya mewujudkan masalah penyelarasan, konflik kepentingan dan persaingan untuk menggunakan sumber-sumber yang terhad. Masalah kekaburan objektif. Perusahaan awam ditubuhkan dengan matlamat yang luas dan diserahkan kepada perbadanan itu sendiri untuk menentukannya, terpulang kepada perbadanan berkenaan untuk menentukan corak kegiatan yang perlu dijalankan walaupun pada prinsipnya telah ditentukan lapangan kegiatannya. Tambah pula wujud konflik di antara objektif keuangan dan sosial di antara badan-badan tersebut. Masalah pertindihan fungsi. Pertindihan fungsi tidak akan memberikan kecekapan kepada perusahaan awam tetapi menyebabkan badan-badan tersebut menjadi tidak efektif. Sekiranya bilangan perusahaan awam mempunyai peranan yang hampir serupa, potensi konflik antara satu sama lain adalah begitu ketara sekali. Masalah koordinasi. Koordinasi bermaksud bahawa perusahaan awam tertakluk kepada arahan-arahan rancangan ekonomi negara yang diputuskan oleh kerajaan atau agensi perancangan lain. Di peringkat kementerian, koordinasi bermaksud perumusan dan pelaksanaan objektif-objektif untuk keseluruhan ekonomi. Ianya terletak di bawah pengawasan kementerian-kementerian tertentu seperti Kementerian Perdagangan, Pertanian dan lain-lain. Masalah koordinasi menjadi rumit kerana terdapat perbadanan yang terlibat dalam contoh pertanian tidak diletakkan di bawah Kementerian Pertanian. Hal ini adalah sukar bagi kementerian berkenaan untuk menyelaraskan kegiatan perbadanan yang sedemikian rupa. Masalah hubungan menteri, lembaga dan pengurus. Apa yang wujud tentang hubungan di antara tiga pihak ini ialah masalah ketidakjelasan kuasa yang akan meninggalkan kesan negatif kepada operasi perusahaan awam. Hakikat ini memperlihatkan bahawa setiap perusahaan awam tertakluk kepada lebih daripada satu hala pihak berkuasa. Masalah yang timbul ialah apabila seringkali terdapat kes-kes di mana menteri terpaksa mempertimbangkan kesan-kesan politik terhadap sesuatu projek dan ini mungkin melemahkan kecekapan projek tersebut. Masalah berkaitan dengan kaki tangan perusahaan awam. Kadang-kadang perusahaan awam mengalami kekurangan tenaga pengurusan mahir yang mampu untuk menggerakkan perbadanan awam berasaskan motif keuntungan tanpa menjejaskan keperluan atau objektif sosial yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan meminjamkan kaki tangan awam untuk mengendalikan perbadanan awam, tetapi cara ini bukanlah satu cara penyelesaian yang mutlak kerana ianya akan menimbulkan masalah kepada perbadanan berkenaan. Masalah-masalah lain, persaingan daripada sektor swasta, kelambatan menjelaskan hutang, perbadanan tidak dapat memperoleh keuntungan maksima kerana harga dikawal oleh kerajaan, penyelewengan dan salah guna kuasa. Keberkesanan perusahaan awam. Oleh sebab penubuhan perusahaan awam bukan semata-mata bermotifkan keuntungan tetapi juga bermotifkan sosial, maka kejayaan perusahaan ini tidak boleh diukur dari segi pencapaian keuntungan sahaja. Penilaian seharusnya dibuat berdasarkan sama ada ianya telah mencapai matlamat-matlamat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Untuk badan-badan kewangan, keuntungan boleh dijadikan pengukur oleh sebab penubuhan badan-badan ini adalah lebih kepada motif kewangan. Contohnya seperti Bank Pertanian.
Bank Bumiputera dan sebagainya. Selain badan-badan kewangan, terdapat pelbagai perusahaan lain yang setanding dengan perusahaan swasta, umpamanya Felda, Syarikat Emas dan MISC yang kerap mendapat keuntungan. Terdapat perusahaan awam yang mengalami kerugian disebabkan kekurangan kaki tangan pengurus dan kaki tangan yang layak dan berpengalaman, kekurangan modal, persaingan hebat daripada swasta, terlalu berorientasikan objektif sosial dan ketidakcekapan pentadbiran dan penyelewengan. Penilaian kejayaan perusahaan awam boleh dikaitkan dengan DEB. Perusahaan awam dipertanggungjawabkan untuk menggerak, memudah, membantu dan melibatkan diri secara langsung dalam mencapai matlamat DEB. Maka pencapaian merupakan kejayaan perusahaan awam itu sendiri.